Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, tetamu Allah, ya, pengunjung taman surga rahimakumullah. Kita kumpul kembali kekuatan, ketenangan. Moga dilapangkan hati kita dengan zikrullah. Kita muliakan majlis ilmu taman surga yang mulia ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا الله Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang punya fikiran, punya akal. Mereka sentiasa ingatkan Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dan menyebut nama Allah. Setelah memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Tuhan kami, Kau tidak cipta semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Selamatkan kami dari azab yang pedih, azab api neraka. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang Kau masukkan dalam api neraka itu, Kau telah hina mereka. Dan orang-orang zalim itu, bagi mereka tidak ada siapa yang dapat membantu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, syukur pada Allah kita dapat bertemu lagi dalam siri kuliah maghrib di Al-Ukhuwah ini. Dan di mana juga ya secara ini dapat didengar, dapat ditonton, dapat dihayati. Kita berbetulkan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk dalam majlis ilmu, ya, dalam taman surga. Ada orang tanya saya, kalau kita tengok TV, ya, tonton TV atau web TV ya, seperti ini, apakah kita juga termasuk ya hadir dalam taman surga? Ya, kita serah pada Allah. Nawaitu kita apa? Kalau nawaitu kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memantapkan iman kita, menambah keyakinan kita, maka itu taman surga. Ya, apa juga yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan zaman moden kan. Ya. Nah, kalau Nabi kata sesiapa yang terjumpa dengan taman surga, singgahlah, masuklah sebentar. Sahabat pun bertanya, apakah itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, majlis zikir, majlis ilmu.
Nah, sekarang dalam internet ada banyak rakaman-rakaman, siaran-siaran tentang majlis ilmu, majlis zikir. Kita buka, kita tonton. Itu orang tanya saya, apakah itu termasuk dalam kategori tadi? Hadir dalam majlis ilmu? Iya, dia termasuk. Kan namanya kan surfing internet kan, surf. Apa mana surf? Surf. Layari, layar surfing ya, macam yang atas apa ombak tu ya, surf. Kita melayari dalam pengertian ya, bukan hanya layar kapal layar ya, bukan hanya papan luncur, tapi melayari bahtera kehidupan ya, buka internet, melayari bahtera kehidupan, melihat, mengambil, mempelajari, mengambil iktibar, merenung, memikir, semua ini termasuk dalam kategori zikrullah. Ya, jadi kalau siapapun ya, yang menonton, yang melihat, mengikuti ya, baik langsung, baik rakaman ya, program-program ilmu di TV, ya termasuklah ya program Tanyalah Ustaz di TV. Ada banyak lagi lah program sekarang ini, kalau TV Hijrah ya, TV9 itu saya perhatikan. Itu pun ya, duduk dengar itu proses memikir ya, untuk kita mendapatkan pahala yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, mereka yang sentiasa ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Subhanallah. Sekarang ini boleh duduk dalam majlis ilmu sambil baring-baring. Ya, sambil duduk-duduk, sambil berjalan-jalan. Dalam kereta pun boleh on juga. Subhanallah. Sesuai tidak Islam? Sesuai. Setiap zaman, setiap keadaan. Ya. Bertambah modernnya ya, teknologi manusia hari ini, sebenarnya kita bertambah dekat dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Malang sekali sekiranya ya, kemajuan sains teknologi hanya mendekatkan kita antara manusia dengan manusia, antara tempat dengan tempat, tetapi dengan Allah kita semakin jauh. Ya tak? Ya, saya baru pulang umrah pagi tadi, landing pagi tadi. Saya bila sepanjang 2 minggu di Mekah, Madinah itu saya tak mau tahu hal ehwal dunia ni. Saya nak fokus, sebetulnya jamaah kita fokus ibadat. Tapi BlackBerry on juga. Ya, BBM on, WhatsApp on. Jadi lepas sembahyang balik tengok, masuk berita Sabah, ya lah ada tu, waduh. Kita tengah lagi fokus ibadat, ya, dapat berita. Ya. Tapi teringat pula, ya, kalau tak mau ambil tahu, tak boleh. Sebab ini urusan orang Islam. Yang mati orang Islam. Yang membunuh orang Islam. Yang mentadbir orang Islam. Yang menonton orang Islam. Mau tak mau kita kena ambil tahu. Kan? Ini jamaah sudah tanya, Ustaz, komen sikit tentang Sabah. Saya kata, saya pun sama-sama di Mekah, jauh. Ya, tapi Ustaz dapat maklumat juga. Saya ceritalah sedikit ya, tentang apa yang berlaku. Ya. Betapa dunia hari ini, kita jauh ribuan kilometer, tapi kita boleh menyaksikan apa yang berlaku. Nampak hebat tak hebat. Jarak sudah tidak menjadi ukuran. Ya, ribuan kilometer. Ya, di sini tengah hari, di sana baru pagi. Ya. Nah, jadi sekarang macam sekarang ini pukul 8, kami sana baru asar. Ya, pukul 3. Baru nak masuk asar pukul 4. Ya. Perbezaan waktu tidak menjadi ukuran. Hari ini kemajuan sains teknologi mendekatkan manusia dengan manusia, tempat dengan tempat. Yang berlaku di Lahadatu, yang berlaku di Semporna, sampai ke Mekah. Kita tengah tawaf pun masuk masuk berita. Ya, muncullah tengah tawaf, tak tengok, selesaikan dulu baru buka. Subhanallah, ada berita tak baik. Saya pun ajak jamaah, kita solat hajat. Tak. Ya, minta Allah pelihara. Sebab ini urusan orang Islam. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum.
Siapa yang tidak peka, tidak prihatin dengan urusan orang Islam, maka dia bukan dari golongan mereka. Saya sebut tadi, yang mati Islam, yang membunuh Islam, yang mentadbir Islam, yang mengurus Islam. Ya, negeri ini diatur oleh orang Islam. Ya, yang dituduh pun Islam juga. Nah, saudara sekalian, ini urusan umat Islam. Ya, saya tidak banyak komen apa-apa. Saya kata selesaikan menurut amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Kamu diberi amanah untuk jaga, bukan pakai tuduh sana tuduh sini. Ya, si fulan, jangan. Ya, ini amanah di bahu kita, Ya, orang banyak tanya saya, minta respon saya kata, pihak yang diberikan amanah wajib bertanggung jawab. Itu saja komen saya, mudah. Jangan lebih-lebih lah. Wajib bertanggung jawab. Ya, jangan salahkan orang lain. Jangan takut-takutkan orang lain. Jangan takutkan rakyat. Buat, do your best. Amanah letak di bahu kita untuk mengurus urusan ini. Dan jangan ada agenda jahat itu. Saudara sekalian, kita sedihlah dengan apa yang berlaku. Ya. Tapi, ya, kita pun hanya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kita simpati dengan yang terkorban, keluarga mereka, ya. Ya, korban yang pertama itu orang Sak Bernam, orang kampung, istri saya, ya. Tak jauh dari rumah. 3-4 kilometer, ya, pergi. Ya, kita simpati. Dan kita berdoa, kita mendoakan mereka. Tapi kita minta orang yang diberikan amanah itu bertanggung jawab. Nah, itu saja. Ya, make it very clear. Ya, kita tak mau tuduh sana tuduh sini. Kita kata awak ada authority. Awak diberikan amanah. Do it. Laksanakan amanah itu dengan baik dan sempurna. Maka kemajuan sains teknologi hari ini ya tidak sama sekali bercanggah dengan Islam. Ya, kalau Nabi kata barang siapa bertemu dengan taman surga maka singgahlah sebentar. Bukan hanya singgah di masjid-masjid, singgah di surau-surau, duduk majlis kuliah macam ini. Ya, tapi kita surfing internet, ya kita surf, tengok, oh ada majlis ilmu, ada maklumat tentang Allah, maka join. Ya, ikut. Hayati. Ini termasuk dalam ayat yang saya bacakan dalam salat maghrib tadi. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, mereka yang ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ya, mungkin tambah lagi ketika berjalan, ketika memandu. Ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan Allah. Bukan hanya langit dan bumi, ya, bukan hanya penciptaan langit dan bumi, tetapi seluruh sistem cakarwala yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena fikir. Dan kalau nak didetailkan lagi, termasuk sistem kehidupan manusia, kena fikir. Sistem ekonominya, kena fikir. Sistem sosialnya, kena fikir. Sistem politiknya, kena fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang seluruh ciptaan Allah, termasuk sistem tadi itu, ya. Sistem ekonomi, siapa cipta? Hukum, siapa cipta? Ya, peraturan, siapa cipta? Ini termasuk ciptaan Allah. Ayat ini saya nak luaskan dengan mengatakan bahawa berfikir tentang ciptaan Allah itu bukan hanya fikir tentang semut. Bukan hanya fikir tentang burung. Bukan hanya fikir tentang bulan, bintang, langit, bumi dan sebagainya. Tapi fikirkan juga tentang undang-undang Allah. Itu kan termasuk ciptaan Allah. Fikirkan juga tentang hukum-hukum Al-Quran, yang itu termasuk ciptaan Allah. Ya, apa maknanya kita bijak memikirkan tentang sains, ya, langit, bumi, semua diterokai, tetapi 30 juzuk Al-Quran buta. Apa maknanya? Ya, pakar perlembagaan, pakar itu, pakar ini, tetapi Al-Quran buta. Akhlak tak ada. Iman jauh. Apa maknanya? Tak ada makna. Sebab itu disebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya
adalah orang yang berilmu. Siapa orang berilmu? Yang memikir. Kalau dia fikir semut, semutlah. Tapi dia sampai kepada kesimpulan. Satu kesimpulan. Kalau dia fikir tentang bumi, bumilah. Tapi dia akan sampai pada satu kesimpulan. Kalau dia fikir langit, langitlah. Fikir awan, fikir. Termasuk fikir tentang undang-undang, peraturan, sistem kehidupan manusia. Fikir punya fikir. Dia buat satu conclusion. Apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, Kau tidak cipta semua ini sia-sia. Apa dia? Semua. Apa dia? Langit, bumi, peraturan, hukum, ya, hukum ekonomi, hukum politik, hukum sosial, hukum pendidikan, semua itu termasuk ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, Kau tidak cipta semua ini sia-sia. Ini haram, ini halal. Ya Allah, Kau tidak cipta ini halal, ini haram secara sia-sia. Ya. Ini dosa, ini pahala. Kan? Itu kan hukum Tuhan kan? Peraturan kan? Ya Allah, Kau tidak cipta ini halal, ini haram sia-sia. Kau tidak cipta ini pahala, ini dosa sia-sia. Ini tak boleh, ini boleh. Ya Allah, Kau tidak cipta ini boleh, ini tak boleh sia-sia. Nampak dia ke situ perginya. Ya, akhirnya terdaulatlah kebesaran Allah dalam hati. Ini makna wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Ya, jangan kita sempitkan hanya kepada saintis yang fikir langit, fikir bumi. Ya, fikir cakrawala, ya, fikir apa yang ada di dalam lautan, fikir apa yang ada di dalam dasar bumi, tetapi termasuk mereka yang memikirkan tentang isi kandungan Al-Quran, hukum hakam Al-Quran, peraturan-peraturan Al-Quran. Termasuk secara khusus sembahyang. Ya Allah, Kau tidak cipta sembahyang itu sia-sia. Zakat, ya Allah, Kau tidak cipta zakat itu sia-sia. Apa lagi? Ya, sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak tersebar zina dalam satu masyarakat, melainkan Allah akan sebarkan juga apa? Penyakit. Ini hukum. Ya, tidak tersebar zina, melainkan Allah akan sebarkan penyakit. Maka dia sampai fikir punya fikir. Masya Allah, subhanaka ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, tidak Kau haramkan zina secara sia-sia. Ada hikmat. Ya, tidak berlaku orang enggan membayar zakat, melainkan Allah akan halang hujan. Hujan tak turun, kemarau. Dan jika tidak kerana binatang, ya, yang hidup melata di muka bumi, Allah akan tahan hujan sabila-bila. Maka turun hujan sebab tumpang. Ya, ayam, itik, kerbau, lembu, tumpang dorang. Allah turun hujan untuk lembu, untuk binatang, kita pun dapat. Ya Allah, tidak Kau cipta hukum zakat itu wajib secara sia-sia. Begitu. Ya. Apalagi? Tidak berlaku di suatu masyarakat apabila peniaga-peniaga mereka menipu, kata Nabi. Ya. Khianat dalam perniagaan, mengurangkan timbangan, melebihkan timbangan, ya. Melainkan Allah akan timpakan mereka dengan kezaliman pemerintah. Dan rezeki mereka akan menjadi sempit. Ya. Dia pun punya fikir, Masya Allah, patutlah menipu itu haram. Ya Allah, tidak Kau jadikan hukum menipu itu haram sia-sia. Apabila peniaga menipu, maka akan turun bala. Apa balanya? Kezaliman. Bila sebut ini, jangan saudara hanya pikir peniaga jual durian. Bagus bang, bagus. Tahu, dia pun potong-potong. Oh, bagus. Kita pun bawa balik. Tang cucuk tu je bagus.
Yang lain tak baru kita kata ini semua ini penipu, peniaga menipu. Dah, itu peniaga tipu kecil-kecilan. 1 kilo durian RM1, RM2, RM5, RM7. Termasuk kontrak-kontrak besar. Ya, yang 1 juta jadi 5 juta, yang 100 juta jadi 1 bilion, itu juga tipu. Apa hukuman Allah? Allah akan turunkan bala. Apa balanya? Kezaliman pemerintah. Ya. Berlaku pemimpin yang zalim dan susah mencari rezeki. Ya. Susah rezeki macam mana? Sekarang agak-agak senang ke susah cari rezeki? Senang lagi Ustaz, kerja banyak lagi. Betul, kerja banyak. Cukup? Bil semua settle? Rumah okey? Lepas? Kereta lepas? Sewa rumah lepas? Takdirlah bulan itu anak sakit, isteri sakit. Cukup? Masalah kita berdoa, ya Allah, sebulan seorang je lah sakit, ya Allah. Jangan dua orang. Kalau 2 orang memang tak cukup dah. Satu pergi klinik. Klinik sekarang boleh RM20, RM30 satu klinik. Bawa anak kita demam pergi klinik, boleh RM20. Nah, ada. RM50, RM70. Dah. Kalau 2 orang tak 100. Kalau gaji 1,000 sudah tinggal berapa? Ini termasuk balasan tadi. Ya. Pelaku penipuan. Ya. Termasuk rasuah itu penipuan. Ya. Dan telah dikaji bahawa puncak kenaikan harga barang, puncak ketekanan ekonomi atas rakyat adalah rasuah. Ya. Benda yang sepatutnya murah jadi mahal sebab rasuah. Ya. Benda sepatutnya senang dapat jadi susah dapat sebab rasuah. Benda patut dapat free tapi kena bayar sebab apa? Rasuah. Ini termasuk penipuan. Ya, 3 dah. Zina, Allah turunkan penyakit. Dan penyakit itu tidak pernah dilihat berlaku pada umat sebelumnya. Macam hari inilah, entah apa-apa penyakit, bukan? Ya, yang kedua tadi apa saya sebut? Zakat. Ya, enggan bayar zakat, Allah tahan hujan. Ya, yang ketiga tadi menipu dalam perniagaan. Ya, kecil-kecilan, jual durian, jual duku langsat, menipu, sampailah pada besar-besaran, kontrak besar-besaran, menipu. Allah akan timpakan atas mereka kezaliman pemimpin dan sukar mencari rezeki. Yang keempat, bila mereka enggan melaksanakan hukum Allah. Ya. Apa hukumannya? Allah akan datangkan kepada mereka satu kaum menguasai mereka. Satu kaum menguasai mereka. Mereka akan dikuasai oleh orang lain. Kenapa? Enggan yang melaksanakan hukum Allah. Orang berfikir, ya, alladzi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya, mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, termasuk saya sebut tadi, memikirkan tentang hukum-hukum tadi, mengapa haram, mengapa tak boleh, ya, mengapa begitu, mengapa begini, akan sampai pada satu conclusion, Rabbana ma khalaqta hadza batilak subhanak. Ya, wahai Tuhan kami, Kau tidak cipta semua ini sia-sia. Kau haramkan zina, tidak sia-sia ya Allah. Kau haramkan, kau wajibkan zakat, tidak sia-sia ya Allah. Kau haramkan menipu, tidak sia-sia ya Allah. Kau wajibkan kami tegakkan hukum Allah, tidak sia-sia ya Allah. Subhanak faqina adzaban nar. Dia akan sampai pada satu conclusion, satu kesimpulan. Apa dia? Maha suci Engkau ya Allah. Selamatkan kami dari azab api neraka. Bila orang, ya, tanya saya, ya, kenapa kita seolah-olah under pressure, ya, tekanan, di dalam tertekan, dari luar tertekan, ya. Ekonomi kita hari ini ditekan oleh siapa?
oleh bangsa asing. Ya, betul tak betul nih? Ya, kita bergantung. Ekonomi kita bergantung kepada orang lain. Bayangkan kalau mereka sabotage ekonomi kita. Barang tak ada, gula tak ada, bawang tak ada, mampu kita makan. Beras tak ada. Okey, ada beras, tak ada beras. Okey, ada tepung, tak ada tepung. Okey, ada bawang, tak ada bawang. Ini penguasaan ekonomi. Jangan anggap bila Allah antara satu umat menguasai mereka, itu macam satu gerombolan datang menguasai. Macam sekarang ni yang tersebar di Sabah. Wah, datang mendarat di pantai-pantai Sabah. Penceroboh-penceroboh. Orang tanya saya, Ustaz, apakah kita akan dikuasai oleh orang luar? Saya kata, itu satu bentuk penguasaan orang luar atas kita. Tapi ekonomi kita sudah lama dikuasai. Sistem pendidikan kita sudah lama dikuasai oleh satu sistem. Sistem apa? Sistem barat yang berdasarkan kepada sekularisme. Sistem pendidikan kita sudah tidak lagi fokusnya kepada tauhid. Tak ada lagi. Orang makin belajar makin wara, orang makin belajar makin baik akhlak. Tak ada lagi kak. Dulu-dulu ada. Dulu makin belajar budak tu makin bijak, makin hormat. Sekarang tak ada. Kenapa? Sistem pendidikan kita terasing. Berlaku pengasingan unsur-unsur agama, unsur-unsur tauhid dengan unsur-unsur ilmu keduniaan. Dah tak selari dah. Sebab tu makin pandai, tapi makin degil. Ini bentuk penguasaan. Sistem lain masuk. Sebab apa? Sebab kita tak tegak sistem yang Allah bagi. Itu saja. Macam nak buat ustaz. Balik kepada sistem ekonomi yang Allah ajar dalam Al-Quran. Apa dia? Jangan tamak. Apa dia? Jangan curi. Apa dia? Jangan rasuah. Apa dia? Jangan zalim. Apa dia? Kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai kekayaan itu tertumpu kepada golongan tertentu dalam masyarakat. Ini sistem ekonomi yang rosak. Dalam Islam berlaku disebut sebagai keadilan ekonomi, pengagihan yang sama. Ya, bukan sama maksudnya satu untuk engkau, satu untuk aku, satu untuk engkau. Siapa rajin, dia dapat, betul. Tapi kalau kamu nak dapat lebih, jangan menipu. Kalau kamu nak kaya, jangan rasuah. Kalau kamu nak kaya, jangan ambil hak orang. Ini keadilan dalam Islam. Yang berlaku hari ini sistem ekonomi kita adil. Saya dapat tender 100 juta. Saya ambil 20 juta. Tinggal 80 juta. Nah, kamu nak buat tak tender ni? 80 juta tu. Projek apa? Projek ini. Bolehlah. Dia pun ambil. Ya. Berapa dapat? 80 juta. Dia pun ambil 20 juta. Tinggal 60 juta. Dia offer pada siapa nak buat ni? Ni ada satu projek 60 juta. Nak? Ambil 60 juta. Kawan ni kata, dia pun kira. Untung lagi. Dia pun ambil 20 juta, tinggal 40 juta. Engkau sanggup tak buat projek ni? 40 juta. Kalau dia jujur, dia kata aku tak sanggup. Sebab untung tak ada. Tapi sebab tak ada kejujuran. Yang ada tamak, yang ada haloba, yang ada nak kaya, yang ada nak dapat. Okey bos, 40 juta. I buat. Dia pun ambil 40 juta, dia buat projek. Jadi tak? Jadi. Apa jadi? Robohlah. Kenapa? Sebab sepatutnya benda ini dibuat dengan 100 juta, setelah ambil keuntungannya katakan 20-30%, 70 million. Tapi akhirnya dibuat dengan harga 40 million. Kenapa? Sistem ekonomi yang pincang. Sistem ekonomi yang pincang, penipuan, tidak telus, tamak, haloba, dan ada unsur nak kaya atas angin, senang-senang nak kaya. Dapat tender sebab you are my friend, I'm your friend, and you are my best friend. So, okay, since I'm your best friend, give me the tender.
You boleh buat kan ni? Trust me bos. Dia pun ambil 100 million, dia potong 20%, dia bagi 80% kepada, dia sub kepada orang bawah. Orang bawah sub kepada orang bawah. Dia panggil sistem sub soy. Yang ada pengalaman ya. Yang saya cakap ni betul ke tak betul ni? Sistem apa ni? Ini sistem hancur, saudara. Sebab tu kita dikuasai oleh sistem yang jahat, yang tidak ada peri kemanusiaan. Yang kaya, luar biasa kayanya. Yang miskin, luar biasa miskinnya. Sungguh. Ini sistem. Sebab itu penguasaan orang atas kita bukan hanya tentera asing masuk dengan senjata, kacau kita seperti yang berlaku sekarang di Sabah. Tidak. Itu satu bentuk. Bentuk yang lain banyak. Termasuk penguasaan ekonomi ini. Kita sengsara. Kenapa? Sistem ekonomi kita tidak mengikut apa yang Allah ajarkan. Jangan menipu, jangan rasuah, jangan tamak, jangan haloba. Ambil untung sikit sudahlah. Ya, ada soal jawab dalam radio saya terdengar. Ya. Ustaz, dia beli barang dengan serat RM1, dia jual RM2. Boleh ke tak boleh? Kan? Berapa keuntungan berapa tu? 100%. Ya. Boleh ke tak boleh? Ya. Kalau itu memang harganya, why not? Ya tak? Tak ada penipuan. Memang harga di Malaysia ini RM1. Juallah RM1. Tapi dia dapat di sana harga 20 sen. Dia jual RM1. Untungnya 5 kali ganda. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Bolehlah sebab tak menipu. Memang harganya RM1 kat sini. Kalau dia jual bawah RM1, dia sudah zalim kepada peniaga-peniaga lain. Orang jual RM1, dia jual 5 kupang. Ini potong kepala dia panggil. Kan? Mentang-mentang dia dapat murah, dia jual 5 kupang. Ini sistem apa pula ni? So, itu boleh. Tetapi yang tak boleh berlaku kezaliman, tipu. Ya, harganya bukan sekian, tapi dia markup sampai sekian. Ya, harga barang itu hanya RM4. Dalam bil dia charge berapa? RM40, RM400. Ya, screwdriver tu bukan. Bukan laporan saya bang, laporan dari audit negara. Screwdriver yang harga hanya berapa ringgit, dia charge sampai puluh ringgit. Ini menipu namanya. Ini bentuk yang disebut man ghasya falaysa minna. Siapa menipu bukan dari golongan kita. Ya, sistem apa lagi? Sistem politik. Apa yang buat kacau bilau sangat politik kita hari ini? Kenapa? Kenapa? Saudara, you rasa ke tak rasa kacau politik kita ni? Rasa ke tak rasa? Kacau ke tak kacau? Mau tak kacau? Saya dah pergi, saya nak pergi umrah minggu lepas, 2 minggu lepas. Ustaz, jangan pergi Ustaz. Saya berangkat 20. Ustaz, 22 bubar parlimen Ustaz. Lepas tu, penamaan. Ada dah tarikh tu dia bagi. 22 bubar parlimen. Kemudian 16 Mac penamaan. Kemudian 30 undi. Macam tu lebih kurang lah. Tak apalah, tawakal lah. Kalau bubar, ya bubar. Ya tak? Kita pun di sana serah tawakal lah. Sampai sana jumpa juga. Jumpa Ustaz Mokhtar Seni. Kawan-kawan lain. Datang juga. Datang juga. Yang tak takut bubar. Sistem dah tak ada. Nak macam mana? Ya, kita tak tahu bila nak pilihan raya. Kejap kata nak bubar, kejap tak bubar. Nampak-nampak macam tak ada pilihan raya. Ya. Kalau Sabah ni tak settle, tidak mustahil sehari dua ni akan diisytiharkan darurat. Darurat apa? Sabah je Ustaz. Jalan Sabah je lah. So, pilihan raya kat Semenanjung je. Sabah tak ada. Kan? Bila Sabah tak ada pilihan raya, apa jadi? Kita minum dulu.
Sistem kacau bang. Sebab apa sistem kacau? Sebab hari ini orang tidak faham konsep amanah dalam kepimpinan. Orang anggap jawatan itu sebagai penghormatan, sebagai kemuliaan. Tidak menganggapnya sebagai beban, sebagai amanah yang akan dipikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang buat kacau ni. Kan? Berebut-rebut nak kuasa. Sebab apa? Sebab hilang sifat amanah, ya, tak takut dengan Allah, dan jawatan itu dianggap sebagai tasyrif. Walhal dalam Islam dia bukan tasyrif tetapi taklif. Apa makna tasyrif? Kemuliaan, penghormatan. Taklif, beban, amanah. Ya, jawatan bukan tasyrif tetapi taklif. Jawatan bukan kemuliaan, bukan penghormatan. Walaupun dia dipanggil yang berhormat. Tapi no. Ya, dia adalah amanah. Amanah yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita bergembira di hadapan Allah ataupun nadamah, penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang paham cerita ni? Ya. Kuasa itu amanah. Apa dia peduli? Sebab itu berlaku huru-hara. Sebab kuasa dianggap ghanimah, bukan amanah. Apa ghanimah? Harta rampasan. Ya. Sebab itu ada orang miskin masuk politik kaya. Ada. Ada orang miskin masuk politik kekal miskin. Kenapa? Dia ada amanah. Ada orang kaya masuk politik miskin. Kenapa? Habis korban. Ada orang kaya masuk politik kekal kaya, maintain. Saudara, 4 kategori ini kalau nak ulas lagi sejam. Tapi mukaddimah lah. Nak beritahu je, sistem politik yang sudah kacau hari ini. Kerana asasnya apa? Puncanya kerana orang sudah tidak faham konsep amanah dalam kepimpinan. Ini yang kacau ni. Macam mana pun nak pertahankan amanah. Sebab amanah itu dianggap ghanimah. Hilang amanah, kuasa itu dianggap ghanimah. Pertahankan kuasa. Ya. Hilang kuasa, bagi mereka kiamat. Tak boleh. Ya, terbayang dah. Husni Mubarak hilang kuasa, duduk belakang. Ya. Kurungan besi. Tak boleh. Ya. Itu menjadi igawan. Sebab tu saya melihat, ya, kacau politik kita ni. Ya, sebab ya, kita lupa apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So balik kepada hadis tadilah. Ya. Kalau zina, banyak penyakit, tak bayar zakat, kemarau, ya, menipu dalam perniagaan, ya, akan berlaku kezaliman pemerintah dan susah nak cari makan. Ya. Susah nak cari makan, susah nak hidup. Dan yang keempat, tidak menegakkan hukum Allah akan dikuasai oleh orang lain. Saya perluaskan maknanya, orang lain itu bukan hanya orang luar datang menceroboh, tetapi termasuk sistem yang ada atas kita hari ini, sistem yang bukan sistem kita, bang. Dan kita beramal dengan sistem ini, dahlah susah. Tak dapat pahala pula tu. Tapi kalau amalkan sistem Islam, insya Allah senang dan dapat pahala. Yakinlah. Ya, kejujuran. Ya, banyak orang kata it's too good to be true lah, Ustaz. Ya, cerita-cerita macam ni too good to be true. Maknanya ini fantasi lah, tak mungkin berlaku lah dia kata. Ya, tak akan berlaku satu sistem
Ya, orang semua jujur, amanah, tak menipu. Kata kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Jangan, tak payah kita rujuk jauh-jauh lah, saudara. Ya, tak payah rujuk zaman Nabi, zaman Khulafa' Rasyidin. Memang jauh sangatlah. Umar yang sepatutnya boleh hidup dalam istana yang besar. Sebab semasa pemerintahan Umar, Rom dan Farsi tunduk di bawah pemerintahannya. Patutnya dia boleh hidup di istana yang lebih besar daripada istana Rom dan Farsi. Tapi bila sahabat-sahabat kata, ya Amirul Mukminin, kau berhak tinggal di istana yang besar. Dia kata, la, khalas. Yang ada ni pun, aku takut tak terjawab depan Allah. Sahabat tu tengok rumah Umar, ada apa? Tak ada apa bang, hanya tikar buruk. Tikar buruk buat lapik tidur. Itu pun dia takut tak boleh jawab depan Allah. Hai, saya bila baca cerita tu balik ke rumah, termenung. Tengok dari pintu depan sampai pintu dapur. Tengok atas bawah kiri kanan. Banyaknya nak jawab depan Allah. Ya. Teringat pula kitab Ihya Ulumuddin. Di antara punca, di antara sebab payah nak mati besok ni. Tahu apa dia? Banyak harta. Payah nak mati. Dia lawan malaikat maut. Dia lawan malaikat maut. Kenapa? Pikir itu, pikir ini, macam-macam. Orang yang tak ada harta, lapang, senang mati. Malaikat maut datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh datang, okey. Kenapa? Dia tak fikir, tak ada lembu nak fikir, tak ada kondo nak fikir, tak ada cincin nak fikir. Tak ada apa, relax. Tapi kalau semua nak fikir, payah nak mati bang. Jangan pula lepas ni, bila tengok orang payah mati, ini ustaz cakap ni. Janganlah. Ya, saya cakap umum ya, saya cakap umum. Balik boleh rujuk Ihya Ulumuddin babul maut, bab mati. Tengok bab sakaratul maut, cuba tengok di antara benda-benda yang payah orang nak mati. Dia lawan kematian sebab harta banyak. Malaikat, nanti dulu. Kereta aku tengah banyak, bisnes tengah naik. Nanti dulu, nanti dia lawan ya. Maka dia bertemu Allah dalam keadaan tak redha. Dia tak redha, Allah pun tak redha. Siapa redha bertemu aku redha bertemu dengan dia. Siapa tak redha bertemu aku tak redha bertemu dengan dia. So, mari kita bina balik sistem kita insya-Allah. Ya, kita bina lah. Ya, apa yang berlaku. Saya cuma minta supaya pihak yang diberikan amanah bertanggungjawab. Kalau tak boleh nak tanggungjawab, letak jawatan lah, senang. Apa masalah? Tak payah nak salahkan orang. Ini ejen anu, siap ejennya kat sini. Ada pula dah ejen sulu kat sini dah. Ya, jangan. Ya. Dan menjadikan isu untuk menakut-nakutkan rakyat. Mari kita bersatu, pertahankan keamanan negara. Memang kita nak pertahankan keamanan negara. Memang kita nak bersatu. Tetapi bukan ikut lagu. Bersatu kita bersatu. Pernah dengar lagu tu? Pernah? Tak pernah ya? Tak payah dengar lah. Jadi memang kita nak pertahankan keamanan negara. Kita nak bersatu mempertahankan keamanan negara di bawah sistem yang adil. Sistem yang adil dan pemimpin yang adil. InsyaAllah. Ya. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah berikan jalan ya, kebaikan untuk kita dari apa juga yang berlaku. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami kasih sayang-Mu dan jadikanlah urusan kami endingnya, kesudahannya adalah yang terbaik insya-Allah. Kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Dorong burukkan Islam selepas peristiwa September 11. Burukkan Islam, serang Islam, Islam teroris, Islam ganas, Islam jahat. Tapi sebaliknya, bukan orang semakin jauh dari Islam, malah orang semakin dekat dengan Islam. Ya, yang tak pernah tahu Islam, cuba nak kenal Islam. Ya, yang tak pernah dengar nama Islam, akhirnya mengkaji Islam. Dan hari ini, the fastest growing religion in Europe adalah Islam. Ya.
Jadi jangan risau. Apa yang berlaku, kita buat jaga kita. Kita buat jujur, kita buat ikhlas. Lillahi ta'ala. Ya. Kita ucap takziah kepada keluarga yang kehilangan orang disayang. Ada istri kehilangan suami, anak kehilangan ayah. Apa yang berlaku. Dan mungkin banyak lagi akan jadi korban. Hanya Allah yang tahu. Cuma kita minta, Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita minta the outcome, ya, hasil daripada apa yang berlaku ini adalah kebaikan, rasyada untuk kita insyaallah. Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya zal jalali wal ikram. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Ya Allah, berkatilah majlis kami, ampunkan dosa-dosa kami, tunaikan hajat kami, mudahkan urusan kami, lapangkan dada kami, percukupkan rezeki kami, ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit kami, sembuhkan yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Peliharalah kami dengan Islam, damaikan hati kami dengan Islam, muliakan kami dengan Islam, jadikan kami pejuang dan pembela Islam. Matikan kami dalam Islam, bangkitkan kami, ya Allah, bernaung di bawah panji Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.